أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا بمعرفة الفهم وزين لنا بالعلم جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل وزيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين من قبل. الحق ليس بمحجوب وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه. الحق ليس بمحجوب وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه. Hak subhanahu wa ta'ala itu tiada ia mahjub, maksudnya tidak terdinding, tidak terhijab. Yang dimanakan dengan hak ni siapa? Iaitu Allah. Orang tasawuf sufi lebih aghlab mereka itu kebiasaannya menggunakan asma al-haq, salah satu nama Tuhan al-haq, kebenaran yang sebenar. Jadi satu isyarat jalan tasawuf sufi ni adalah jalan yang sebenar, mencari al-haq, mencari kebenaran, mencari sebenar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dia yang bersifat hak, sifat sebenar. Subhanahu Wa Taala tiada ia mahjub, dia tidak terhijab, tidak terdinding daripada musyahadah, daripada berpandangan dengan basirah, dengan mata hati. Bukan pandang dengan zahir, bukan pandang dengan basar, tapi basirah. Pandang dengan basirah tidak mustahil, mata hati. Pandangan basar itu mustahil lah. Pandangan basar itu mustahil. Maksud mustahil situ kerana tidak boleh berlaku pada perkhabaran syarak. Al-Quran sendiri menafikan boleh berlaku melihat zat Allah SWT itu dengan mata kepala. Lan tarani, sekali-kali engkau, lan tanafi lil abad, selagi mana dalam dunia, selagi mana hidup, memang tak boleh nampak. Lan tarani, sekali-kali engkau tidak boleh melihat aku, ya Musa. Al-Quran. Jadi melihat Tuhan dengan mata kepala ni tak boleh. Walaupun pada hukum akalnya harus. Hukum akal sebab tu dia sudah aklinya harus je boleh melihat. Dia sebab harus itu, jadi sebab tu konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah, melihat Allah, melihat Tuhan dalam syurga tu berlaku. Kena percaya boleh melihat Tuhan yang dalam syurga. Sebab apa? Sebab ada Quran, ada nas. Dari Qurannya ada, hadisnya ada. Sedang ditambahkan pula pada hukum akalnya harus je. Jadi bercanggah dengan pandangan akal Mu'tazilah. Mu'tazilah kata tak boleh nampak. Sebab tu Mu'tazilah syurga pun tak boleh nampak Tuhan. Tu akidah Mu'tazilah tu. Yang tak boleh nampak tu di dunia. Tapi dari syurga tak ada masalah boleh nampak. Sepatutnya begitu. Yang di dunia ni yang kata tak boleh nampak tu kerana dalil nakli, kerana Quran tu sendiri. Banyak nas Quran tu dia menunjukkan tak boleh di dunia lah. Walakin inzur
ilal jabali kan. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Lan tarani, tak boleh. Dunia. Dan tak boleh tu menengok orang mata kepala. Dunia ni nampak dengan mata kepala tak boleh lah. Tapi nampak dengan mata hati harus. Basirah tu boleh dengan mata hati. Itu memang macam tu. Segi pembahasan ilmu tauhid lah ilmu akidah. Kalau sufi lagi ya. Jadi di sini masuk sini macam yang mengatakan Allah SWT itu, Tuhan itu laisa bimahjubin, dia tidak terhijab, boleh nampak dengan mata hati tu boleh. Jadi sebab apa yang jadi tak nampak tu, sebab buta mata hati, masalah kita, bukan Tuhan tu terhijab. Masalah kita, masalah tu ada pada diri kita. Dan hanya senyum yang mahjub itu, wa innamal mahjub anta, engkau terus sendiri yang bermasalah, engkau bukan pada sisi Tuhan. Jadi nampak tak nampak ni, dia terjemahkan dengan satu kalimah je masuk sini. Apa yang diistilahkan sebagai muraqabah dan musyahadah, itu je. Muraqabah tu apa, musyahadah tu apa? Muraqabah tu itu yang dimasukkan dalam hadis yang mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Ka'annaka tarahu tu musyahadah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Muraqabah. Mana di situ hati ingat kepada Allah SWT. Dan bincang apa ke dalam tu, pergi kepada asas baliklah. Tuhan tu bukan jadi jisim. Jadi maksud perbincangan meraqabah musyahadah ni maksudnya hudurul qalbi, hadir hati tu, ingat kepada dia sentiasa, dawaman ma'al ubudiyah zahiran wa batinan. Itu maksud dia. Berkekalan hadir hati tu, hadir hati, kekalan ingat hati tu mesra. Zahir pada zahirnya dan pada batinnya. Itulah yang dimaksudkan dengan musyahadah. Musyahadah tu pada istilah tasawuf sufi, bukan macam kita tak boleh nampak banding macam kita nampak benda perkara-perkara madiyah ni, batu, kayu. Sebab hikam ni dia bukan, dia dah lepas dah tauhid akidah tu, asas tu lepas dah. Lepas dah situ. Jadi nak senang fahamnya, yang kata nampak ke musyahadah tu nampak kan. Syuhud dia nampak, syahidah, saksi nampak. Nampak dengan mata hati, okey. Basirah. Apa benda nampak mata hati? Itu ingatan yang berkekalan. Dawamul hudur, kekalan hadir, ingatan di hati itu. Dawamul hudur ma'al ubudiyah, serta dengan kehambaan, timbul sifat kehambaan tu, ubudiyah, kehambaan. Ingat tu ada pula situ khusyuknya, ada tadarruknya, ada sabar. Semua sekali lah sifat-sifat ubudiyah, sifat kehambaan tu. Bila kekekalan yang ingatan yang berkekalan itu musyahadah lah. Kalau tidak nak tafsir ke mana lagi? Kalau tafsirnya kena urus lah, kena selam lah. Sekadar nak bagi fahamnya ibarat. Kata ini mengaji hikam cara ibarat je, hikam ibarat. Orang kata tutup dulu kata hikam ibarat je tu, hikam ibarat je. Apa ibarat? Sekadar nak fahamkan apa yang Tok Syekh ni cakap.
Kalau nak lebih, kau kena beramal lah. Kena masuk betul keadaan dia. Macam itu. Ini panduan asas. Kalau tak tafsir macam itu, jadi rosak lah. Rosak akidah. Jadi hulul lah. Oh, jadi mujassimah lah kau. Sesat lah. Tu orang kata mengaji ikan jadi sesat, sungguh. Betul. Yang sesat tu. Kau tak kena gaya. Tapi kalau kita tafsir sini, dia faham tak? Ada bercanggah akidah? Tak ada. Okay. Iyalah tu. Asal tak apa. Tak ada pula kita kata ini lah. Okey. Al-haqqu laysa bimahjubin. Tuhan tu sebenarnya tidak dihijabkan. Boleh nak berlaku. Kalau kita nak meraqabah, boleh. Kalau kita ni nak musyahadah, sebenarnya boleh. Mampu. Sebab dia tak ada hijab bagi dia sebenarnya. Hijab tu bukan masalah kita. Yang kita tak boleh meraqabah, yang kita tak boleh musyahadah tu apa pasal? Kalau istilah meraqabah musyahadah ni, satu istilah dia disebut sebagai ihsan. Maqamul ihsan. Tu. Sebab apa tidak dapat ihsan ni? Iman Islam ihsan kan? Sebab apa tak dapat? Sebab apa tak berlaku? Bukan di sudut Tuhan, masalah tu daripada kita. Sebab Tuhan tu tidak ada hijab. Boleh sebenarnya. Kita nak melakukan muraqabah, nak buat muraqabah, nak mencapai maqam ihsan tu boleh. Sebagaimana kita telah mencapai maqam Islam, sebagaimana kita telah mencapai maqam iman kan, maqam iman, maqam Islam, maqam ihsan boleh. Bukan tak boleh pula. Buktinya yang berkata boleh itu al-haqqu laysa bimahjub. Wa innamal mahjub anta anin nazari ilaih. Hak subhanahu wa ta'ala itu tiada ia mahjub. Tuhan tidak ada hijab. Dan hanya saja yang mahjub itu, yang terhijab itu, yang punya dinding itu, engkau tu. Apa dinding kau tu? Dinding masalah-masalah sifat basyariah engkau tu lah, sifat kemanusiaan yang kotor tu kan. Sifat-sifat itulah yang kena bersihkan. Sifat-sifat yang yang rendah, dani'ah, sifat basyariah yang dani'ah, sifat kemanusiaan yang rendah. Sebab mazmumah lah semua tu. Itu yang bermasalah. Itulah yang hijabnya. Itulah yang ini menyebabkan kau tidak boleh mencapai muraqabah, musyahadah. Tak boleh buat apa yang disilakan sebagai tak boleh mencapai maqamul ihsan. Hanya saya yang mahjub itu engkau jua. Jua ni bahasa Melayu lama. Jua tu maksudnya tak ada lain. Engkau sendirilah masalah engkau. Masalah di sisi hamba tu sendiri. Daripada menilik kepada, daripada mensyuhud anin nazari ilaihi. Maksud itu menilik, memandang ataupun musyahadahkan dia. Kita dah tafsir pada awal lagi. Memandang musyahadah tu kita tak boleh nak fahamkan seperti mana perbahasan dalam ilmu ta'lim mutakhir. Sebab ni dah lepas dah. Jadi maksud sini memandang situ ialah kekal, ingat dalam ingatan, sebati dalam ingatan. Ataupun dikatakan musyahadah. Musyahadah tu. Sebab Tuhan itu dia laisa kamitslihi syai', nak pandang benda. Apa yang kita nak tasawurkan lagi. Kalau perbincangan sudah akidahnya, dia laisa kamitslihi syai'. Jadi pandang situ ingat je lah maknanya. Ingat Tuhan yang dengan sifat-sifat dia yang maha kamalat, yang maha sempurna tu. Maha suci daripada kekurangan. Iz law hajabahu syai'un la satarahu ma hajabah.
Walau kana lahu satir lakana liwujudihi hasir. Wa kullu hasirin li syai'in fahuwa lahu qahir. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Ini ayat Quran ni. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dialah yang qahir, dan di atas segala hamba ni. Atas ini bukan dia, di atas ni mana atas martabat, makanah, bukan makaniyah. Makanah. Tuhan tu Maha Suci daripada bertempat. Maha Suci daripada, Tuhan tu tak bertempat, tak dikaitkan dengan tempat, tak kaitkan dengan masa. Kerana jika mendinding dia, okey, menghijabnya daripada kita boleh musyahadahkan, kita boleh tumpu, mengekalkan ingatan, boleh mencapai maqamul ihsan tu. Kalau sekiranya ada perkara yang mendindingkan tu, sesuatu perkara tak kira apalah, nasihat adalah ia menutupi, adalah ia dinding tu menutupi dia. Nasihat adalah ia yang dinding tu menutupi dia Tuhan, dia Allah tu, oleh barang yang meninding dia itu. Jadi kalau sekiranya ada satir, nasihat satir itu menutupi lah, hajib tu menutupi, menyebabkan tak boleh memandang. Nasihat ada ia barang yang menindingkan dia, menutupi dia tu oleh barang yang menindingkan dia. Dia mengatasi dia lah. Dan jikalau ada baginya menutupi, kalau sekiranya ada baginya, bagi Tuhan itu suatu yang menghijabkan dia, nasihat adalah bagi wujudnya, bagi wujudan Tuhan tu yang menyampaikan. Terjemahan dia begitu wujudnya yang menyampaikan. Dan tiap-tiap yang menyampaikan bagi sesuatu itu, maka itu baginya mengerasi. Wujudnya yang menyampaikan, wujudnya Tuhan itu ada pula yang menyampaikan, ada pula dia terjemah menyampai situ. Hasil tu yang menyampai, mengandungi, melingkungi. Lakana liwujudihi hasirun. Mana mencakupi. Dia ada pula perkara yang mencakupi Tuhan pula. Tuhan ni mana dia cakupi lah. Hasir. Saya siapa ni? Tapi dia terjemah saya menyampaikan. Menyebab ada had situlah, had. Karena hasar tu maksudnya isbatu ma fil mazkur wa nafyu anhu ma adahu. Isbat. Bahaya tu pula Yalah. Hasar ni mana lingkungan, had. Mana had dalam skop dia je, had lain bukan. Jadi Tuhan itu ada had lah pula. Itu mustahil hudud. Tuhan tu ternafi hudud. Mana ada had pada dia? Tak ada. Batasan tak ada pada dia. Batasan pun tak ada. Jadi dia buat analogi ini. Kalau Tuhan tu terhijab, saya terhijab, maknanya dia terhijab oleh suatu perkara, menyebabkan kita tak boleh bermusyahadah pada dia, tak boleh sampai kepada maqamul ihsan. Nasihat Tuhan itu kekurangan lah pada dia. Bentuk ini lah kekurangannya. Itu ada hasir bagi dia. Dia duduk dalam lingkungan pula. Berada dalam lingkungan. Maka iaitu baginya mengerasi.
Kalau sekiranya dia itu dihasarkan, Tuhan tu ada dihasarkan, dia ada sekatan kan. Dan sekiranya Tuhan tu mempunyai qahir lah, itu yang mengerasi. Mengerasi ni memaksa. Dan hak Subhanahu Wa Ta'ala mengerasi atasnya segala hamba. Padahal situ wahwal qahir fawqa ibadihi. Padahal dia lah yang mengerasi hamba, bukan dia yang kena kerasi. Jadi kalam Syekh ni sebenarnya menghidupkan, menyemarakkan lagi himmah bagi orang salikin, orang sairun, salikun, orang ahli suluk, orang yang dalam perjalanan dia, untuk meneruskan lagi perjalanan mereka, membangkitkan himmah. Sebenarnya boleh, bukan tak boleh. Nampak lah situ, boleh sebenarnya. Kalau orang kata susahnya lah nak jadi hamba Allah, nak ingat Allah Ta'ala, nak ihsan kan, susahnya semayang lah, kata semayang nak khusyuk, susahnya nak khusyuk. Itu semua tipu daya hawa nafsu je lah, ditipu oleh diri. Sebenarnya boleh. Yang susah tu, yang rasa payah tu, masalah kita, diri kita sendiri. Bukan di pihak Tuhan, bukan di pihak Allah, tidak, pihak kita. Ukhruj min awsafi bashariyatik an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyyatik litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariba. Itulah dia cerita lah. Kaitan tu matan yang seterusnya. Oleh kerana kita dah faham tadi, dalam perjalanan kehambaan kita menuju kepada maqam ubudiyah ni kan, menuju kepada maqam musyahadah, dengan jalan muraqabah ni sampai dapat musyahadah. Apa dia kata muraqabah musyahadah ni sebagai maqamul ihsan tu. Itulah maksud, tujuan, target perjalanan setiap hamba Allah Ta'ala. Okey. Sebenarnya kalau mari ancaman apa, bisikan-bisikan mengatakan tak boleh, sebenarnya daripada apa yang kita dah faham tadi, memang masalah tu bukan sebenarnya berpunca terlebih daripada diri kita sendiri, bagi setiap hamba tu sendiri. Hijab-hijab tu, perkara-perkara penghalang-penghalang tu semua, jadi kena hilangkanlah. Caranya sini dibentangkan lagi, ditunjuk, diirsyadkan oleh Syekh ni lagi. Ukhruj min awsafi bashariyatika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyyatik. Keluarlah olehmu min, daripada awsafi bashariyatik, sifat-sifat kemanusiaanmu. Sifat kemanusiaan yang mana? Kita manusia dah. Nak keluar tak nak jadi manusia boleh? Tak boleh ada. Yang mana tu? Iaitu an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyyatik. Sifat yang itu. Kalau orang mengaji nahwu kata badal mubdal lah tu, jumlah tu. An kulli wasfin, daripada setiap sifat, munaqidin, yang melawani, tanakut kan, bertentangan, li'ubudiyyatik, bagi kehambaanmu, sifat kehambaanmu. Keluarlah daripada sifat itu. Apa yang bertentangan dengan sifat kehambaan? Sifat ubudiyah contohnya ialah
dawamu zikri, kan? Kekalan zikir, kekalan ingat. Itu ubudiyah. Lawan bagi ubudiyah itu ghaflah, lalai, lupa daripada ingat. Ingat apa? Ingat Tuhan lah tu. Ingat ke benda lain, ingat ke dunia. Tebal sangat. Keluar dari sifat tu. Sifat lawan bagi sifat ubudiyah banyak lah. Banyak sangat lah. Segala perkara-perkara sifat mazmumah itu tanakut bagi ubudiyah lah. Lawan sifat kehambaan, sombongnya, hubud dunianya, hubud riasahnya, kasih kepada mahasiwa Allah, kasih kepada Allah. Tapi kalau kaitkan dengan Allah tak apa pula, boleh pada sampai tembus tu kan. Litakuna linida'il haqqi mujiban, supaya jadilah engkau, atau supaya tercapailah engkau, linida'il haqqi, bagi seruan Tuhan al-haq. Seruan Tuhan itu al-haq itu mujiban, menjawab. Jadi Tuhan mujiban tu menjawab. Macam mana nak kata? Apa dia terjemah tu? Berkenankan, mujiban, perkenankan, memperkenankan bagi seruan Tuhan. Seolah-olahnya Tuhan, kan Quran kata ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, diri yang tenang. Jadi situ adalah jawapannya, makna situ litakuna linida'il haqqi mujiban, seolah-olahnya maknanya walaupun tak ada berlafaz, tak ada, tapi maknanya apa? Labbaika ya maulai. Jadi kalau satu orang hamba tu telah mencapai ubudiyah, dengan sendiri makna itu, pencapaian ubudiyah dia tu, dia dah ada khusyuknya, dia dah ada apa lagi, tazallulan. Kalau dalam sembahyang kan dia ada tazallul, ada tamalluk, rindu dendam, tararruk, doma, masa sembahyang tu kan. Jadi makna-makna bagi perkara tu ialah seolah menjawab bagi seruan Tuhan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai diri yang tenang, hai diri yang mutmainnah. Jadi seolah-olahnya bila dah tercapai tu, bila adanya khusyuk situ, maknanya labbaika ya maulai ya rabb. Itu maksud tu litakuna linida'il haqqi mujiban, seolah-olahnya begitu. Tafsiran ini banyak dalam hadis, banyak riwayat Sayyidina Anas pun ada kan. Bila satu orang hamba aku membaca bismillah tu apa, Tuhan jawab macam mana, alhamdulillah tu apa pula, ar-rahmanir rahim tu apa pula. Itu merupakan perkara yang berkaitan lah dengan matan ini. Makna, segi makna. Yang khilafah lagi dah makna. Cahaya tu kan. Wa min hadratihi qariban, dan dari hadratnya, maqam hadrat tu, qariban, berhampiran. Tapi bukan berhampiran dengan mana hampiran jirim dengan jirim, jisim dengan jisim, kan. Tuhan tu bukan jirim jisim, tak ada kerja pula yang gitu. Hampir dengan maqam hadrat ni, masuk pada maqam hadrat. Itu istilah sufi. Kalau kita syarah-syarah hikam, maksud masuk maqam hadrat tu maksudnya berkekalan ingat. Berkekalan ingatan tu, seperti ingatan. Orang macam orang dapat kasih sayang, bercinta lah. Bercintakan Tuhan, dia cerita bercintakan Tuhan ni. Masuk maqam hadrat itulah dia. Tak lekang dalam ingatan kasih dengan Allah SWT.
Keluarlah engkau daripada sifat yang sifat basyariahmu, sifat kemanusiaanmu, lagi daripada sifat yang berlawanan bagi ubudiyahmu. Itu sifat basyariah yang itulah. Kalau kita nak huruf tafsir ke dalam lagi kan lain pula, lagi pula dah jadi pening apa. Sifat kemanusiaan yang menjadi penghalang, yang menjadi hijab daripada musyahadah itu je. Tafsir itu cukup lah. Ini kita mengaji hikam ibarat je ni. Keluarlah engkau daripada segala sifat yang basyariahmu, lagi daripada sifat yang berlawanan dengan ubudiyahmu, supaya adalah engkau bagi seru hak Ta'ala berkenankan. Jadi supaya engkau tu ada makna menyahut seruan al-haq, seruan Tuhan di dunia lagi kan, di dunia lagi dah ada, dah dapat dah, apatah lagi di akhirat. Dengan mengikut suruhnya, dan dengan mengikut suruhnya, ini tafsir Tuan Syekh ni lah. Boleh juga. Kalau nak faham itu boleh juga. Dia bukan dengan anda berlafaz, menyahut itu tidak dengan lafaz. Sudahlah. Macam satu orang tuan dia, Said tuan bos dia suruh pekerja dia buat sekarang-sekarang. Kalau pekerja dia tak jawab, okey bos, baik, dia cakap begitu pun, tapi dia buat je. Itu makna menyahut suruhan juga. Itu pun maksudnya ada makna situ menjawab juga lah, tapi tidak jawab dengan lidah, dengan lisan, jawab dengan perbuatan. Ada mana jawab itu. Dengan mengikut suruhnya, dan kepada hadratnya amat hampir, kepada hadrat, maka hadrat lah. Hadratullah itu sangat hampir, qarib. Itu bahasa dia lah. Masuk pada makam hadrat ni berkekalan ingat. Sekadar tu cukuplah dulu. Cukuplah tu. Itu pun kalau dah boleh buat dah sampai dah maksud tu. Pada hadratnya itu amat hampir, dengan menyerahkan dirimu kepada sifat qaharnya. Sifat qaharnya. Ini tafsir Tok Syekh ni. Sifat qahar, keperkasaan. Sifat keperkasaan. Perkasanya, maha perkasa. Gagah perkasa, qahar gagah perkasa. Bermula adalah hasil tu kesimpulan. Adalah kesimpulan kata Syekh ini menyuruhkan kita meninggalkan redha akan nafsu. Dia heret kita tu sikit, satu tahap sampai kepada maksud tujuan itu. Meninggalkan redha terhadap nafsu, jangan ikut nafsu lah. Redha pada nafsu tu punca asal maksiat. Dan meninggalkan sifat kibir, sombong. Kena redha pada nafsu, ikut nafsu lah. Redha nafsu tu ikut nafsu, jangan ikut nafsu. Kadang-kadang ikut nafsu, jadi itulah hijab sebenarnya. Itulah dindingnya. Sebab Tuhan tak ada hijab. Kalau Tuhan tu ada hijab, jadi Tuhan tu bukan Tuhan lah sebenarnya. Tuhan tu bukan Tuhan lah.
dan meninggalkan sifat kibir, sombong. Sombong tu lah hijabnya sebenarnya. Yang boleh tak dapat makan ihsan ni, yang boleh tak boleh nak kekal ingat ke Tuhan ni, sebab ada sombong. Sombong tu ada. Adanya kibir, itulah hijabnya. Itulah masalah penyakit sebenarnya. Dan ujbun, perasan. Ujub ke? Herankan diri. Rasa aku wali dah. Aku ni hebat. Hebat. Apa? Dan riak, dan sumah, dan hiqdun. Hiqdun ni dengki. Hiqdun dengki. Dan hasad dan hasad. Tengah ulama dia tafsir lah, hasad ni dengki ya. Hasad-hasad lah. Tapi hiqdun dengki. Dia kalau sampai tahap bertindak, bila dia hasad seorang tu, tindak pula. Dia buat sesuatu untuk rosakkan orang yang dia hasad. Hiqdun. Dan mengasih, apa tu? Mengasihkah. Mengasih. Nah itu. Mengasih gah kot, gah. Ni hubbul jah lah. Gah ni, mengasih kemasyhuran. Gah tu masyhur. Kasih kemasyhur. Sonok kalau boleh masyhur. Masyhur. Populariti kan. Okay, dalam Facebook kita, wah, like lah kan, share ribu like, bukan K tu sampai apa, kosong dia tu kan, K tu sampai 4 kan, 400,000, wah, 1 juta apa tu kan. So yang tak bolehnya kasih. Kalau terjadi, tak masalah. Bukan sebab kita kasih cinta jadi gitu. Benda ni. Kasih tu. Dan harta tu, bukan tak boleh tak ada harta. Bukan tak boleh ada harta lah. Kasih harta tu, tak bolehnya. Kalau kerana Allah tak apa pula. Dan lain dari itu, daripada segala sifat yang tiada berpatutan dengan ubudiyah yang tak layak dengan sifat kehambaan. Itu bukan sifat hamba, sifat Tuhan. Tuhan tu hanya sifat Allah saja. Tuhan tu, Said tu hanya Allah saja. Ketuanan tu hanya milik Allah, sifat dia. Serta disuruh kita merendahkan diri, tawaduk tu, dan memandang nikmat daripada Allah, syukur kan, serta ikhlaslah dan benar syirik, dan sejahtera hati daripada dengki. Sejahtera hati, selamat hati daripada dengki, tak ada sifat dengki. Lagi jangan sangat mengasihkan dunia. Jangan sangat berkasih dunia sekadar hajat kerana Allah, kerana untuk ibadat, tak apa. Sebab kata langsung tak ada kasih ke dunia ni macam mustahidat je. Ada banyak hadis kan, hadis apa, dalam hadis sahih pun kata, dialog Nabi dengan sahabat, dia kata kami bertakut kau mati. Sahabat kata kami takut mati. Bertakut mati tak ada, bukan masalahnya macam mana nak khabar. Jadi ada, tapi situ ada dipanggil dia. Dalam hadis tu kata kamu itu dirahmati Allah. Yang kamu takut sebab tak terbuka ni, bila terbuka tempat kamu di sana, dia kasih balik pada akhirat tu lebih. Putuslah kasih dunia tu. Saat-saat dah sakarat tu, orang beriman tu berpeluh dahi dia. Sebab dia kerisauan dia. Takut di sana tu ke mana. Bukan mana kasih, kami tu kasih pada dunia tu, baki kasih tu maknanya kasih ke dunia tu, tidak.
Kerana kerisauan, takut di sana di akhirat esok, di akhirat tu tak tahu ke mana tempat lagi. Tapi bila mana terbuka je hijab, tempat di sana molek elok, itu yang kata kamu dilindungi tu apa, dirahmati tu. Ada hadis tu, hadis riwayat Muslim, kisah tu. Dan saya ingat dalam Sayyirus Salikin pun ada cara salah tu. Jadi kita nak kata terus tak ada langsung ke dunia ni. Tak ada juga orang tasawuf sufi wali Allah tak berdunia langsung, tak ada kan itu juga. Ada berdunia tapi semua kerana Allah lah. Lillah billah semua lah. Jadi tak apa. Dan adalah demikian itu supaya kita berkenankan seru Allah dan supaya hampir kepada hadratnya. Semua supaya kita dapat memperkenankan seruan Tuhan itu, hei para hamba-Ku. Jadi pada maknanya seolah kita menjawab. Sebab bila dah tercapai maqam ubudiyah, tercapainya maqam al-ihsan itu, dapat musyahadah tu, dah merupakan jawapan dah sebenarnya. Menjawablah tu. Lepas tu kata Syekh lagi, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs. Itu punca dia. Itulah hijab. Itu yang menyebabkan kita hijab tu. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin, asal bagi setiap maksiat derhaka tu. Maksiat ni derhaka. Asal setiap kederhakaan itu wa ghaflatin, dan lalai, wa syahwatin, dan ikut nafsu, syahwat. Apa asalnya tu? Puncanya itu ar-ridha 'anil nafs. Redha mengikut nafsu. Bermula asal tiap maksiat dan ghaflah dan syahwat itu redha nafsu. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqazatin wa iffatin adamur ridha minka anha. Dasar tiap taat dan jaga yaqazah tu, jaga sedar, bangun daripada tidur, jaga akan ibadat. Mana yaqazah, mana ibadat tu, semayang tu dia sedar kan? Dia memelihara diri kita ketiadaan redha. Tujuannya lah tak redha daripada mu akan nafsu. Bila tak ikut nafsu, itulah punca ketaatan, punca berlakunya yaqazah. Sedar, tidak tidur. Ada seorang tak wali tu, dia kata orang yang ibarat perumpamaannya orang yang tidak yaqazah ni kan, dia hidup, dia tahu kalau semayang dia semayang, kalau berzikir dia, tapi tidak ada kesedaran, tidak ada yaqazah. Ibarat seumpamanya seperti di siang hari, pada menutup mata tertutup di siang hari siang, tapi mata tutup. Matahari tu ada, dia tak buka mata. Itu yang kata tidur, tidak yaqazah. Cuba celik, buka kelopak mata, tengok, cerah matahari, nampak segala-gala. Boleh, insya-Allah boleh. Ali mesti boleh. Ya Ali al-Murtada. Okey. Masya Allah.
Ya ni ya, satu buku kan. Dapat ya qazah sedar. 24 jam sedar kan. Kehadiran hati tu. Bersama dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mati. Allahu hadiri, Allahu naziri, Allahu syahidun ilayya. Masya Allah. Gerak geri. Jadi hamba Allah itu yang kata wa ibadur rahman. Hamba Tuhan yang pemurah, yang Rahman tu. Itulah para hamba Tuhan. Jadi dia bercampur gaul kena di tengah khalayak ramai dengan makhluk, tapi hati dia tetap hadir. Kita berdoa je kan tuan hari, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah ya Allah ya Allah. Tambah sikit bab wirid baca seseorang hati. Siapa pun tak tahu, malaikat pun tak tahu. Baca ke hati kita je, malaikat tak tahu kat hati kita. Dia tahu bau wangi, bau busuk itu, jadi tulis ya. Baca hati ya. Wa tajalla li ya ilahi bi halawatil imani wa lazzatit taqwa hatta tasriya fi jami'i anfasi lazzatu shuhudika min ghairi iltifatin ila syai'in siwaka ya Allah ya Allah ya Allah. WhatsApp kan betul mana dia tu. Barulah Ali Murtada. Hasabu Masya Allah. Mustahil. Mana ada mustahil? Tok Sina kata tak mustahil. Masalah ada pada kita. Boleh diusahakan. Wa li anta sahaba jahilan la yarda an nafsihi khairun lak min an tashaba aliman yarda an nafsihi. Okey. Ini satu punca juga hijab kan. Jadi ya. InsyaAllah. Okey. Panjang umur kita sambung ke. Itu buku surat apa ya? Kitab Bughayatul Tullab. Buku surat mana lagi? Bermula tengah-tengah. Bermula jikalau qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Bermula jikalau ada air dua kullah dan lebih bercampur dengan najis yang serupa dengan air, seperti air kencing. Apa contoh najis yang serupa dengan dia jadi macam air lah. Contohnya apa? Seperti air kencing yang hilang baunya dan rasanya dan warna. Air kencing itu dah jadi jernih lah. Mungkin dengan sebab lama terbiar tu kan, lama terperam dalam botol tu, jadi dah hilang bau rasa warna dia lama sangat. Jadi bercampurlah air kencing yang macam itu dengan air yang 2 kolah ataupun lebih pada 2 kolah. 2 kolah ni kalau ikut cara ukuran zaman dulu dia 500 retail Baghdad, 500 kati Baghdad.
Itu kalau timbangan. Kalau ukuran bentuk tempat tu kan, tu dalam Matlu'ul Badrin pun ada. Jadi satu hasta suku, satu hasta 4 jari. Panjang, tinggi kali lebar kali tinggi kali lebar kali 4 segi kan. Okey, kalau sekiranya kita tak bincang tentang ukuran dukhalah lah. Ukuran dukhalah ni maklum lah. Sekarang ni kita bincang, maksudnya kalau sekiranya air dah 2 kolah tu, atau lebih 2 kolah bercampur dengan najis yang sudah hilang bau rasa dan warna. Contoh najis hilang bau rasa dan warna seperti air kencing dalam botol peram. Lepas ambil buh dalam situ. Contohlah tercampur ke dicampur ke tak ada masalah tu. Jadi macam mana kedudukan dia? Maka hendaklah ditakdirkan dengan mukhalif. Ini bukan takdir mukhalafah. Kita kena sukat dia, uji dia, kutu sukat dia yang sangat, tetapi kena syadid lah, lebih bersungguh-sungguh. Kita sukat dengan uji kaji yang bersungguh-sungguh. Iaitu kalau sekiranya kadar warnanya itu pada warna air dakwat. Kalau kadar warna dia sampai kepada warna dakwat, maka hukumnya air itu mutanajis lah. Walaupun dia ada 1000 kolah, 1 tong drum besar, 1 tangki air, tapi bila dia dicampurkan najis dalam tu, dia berubah warna tu, air tu sampai tahap kalau warna dia macam warna dakwat, keruh dia kan, keruhnya dakwat kan, maka air tu dihukumkan mutanajis air tu, walaupun dia lebih 2 kolah. Kena faham elok tu. Okey. Dan pada rasanya, rasa itu rasa cuka. Pada tajam rasa tu macam rasa cuka, tapi bukanlah macam cuka tu masamnya, tapi tajam, kadar tajam dia tu. Seperti cuka. Mungkin bau dia dah berbau air tu kan. Bau ni rasa kena rasa dengan lidah tu kan. Tak semestinya ini kita suruh kita buat begitu, tapi kalau keperluan tahap tajam dia seperti tajam cuka, air rasa cuka tu. Dan pada baunya air tu sampai tahap bau kasturi. Bau kasturi ya. Rasa tu dengan lidah kan, bau dengan hidung kan. Kalau kasturi dia harum, terus kasturi ni tajam, bau dia tajam, bau kasturi. Maka manakala air itu 2 kolah jatuh perkara itu dalamnya, walaupun satu je, walaupun di sudut warna saja, atau rasa saja, atau bau saja, maka hendaklah kita takdirkan juga. Kalau sudah berubah dengan takdir kita takdir, maksudnya kita sukat lah, itu uji kaji dia. Jikalau sampai tahap yang tersebut itu, sekali sedikit sekalipun, walaupun sikit, maka dihukumkan dia najis air itu, mutanajis lah air itu, walaupun dia 1000 kolah. Maka jika tiada berubah dengan takdir kita dah sukat tadi, kita uji, tak ada perubahan apa, maka sucilah air itu dapat menyucikan. Maksudnya air itu tetap status dia status mutlak, tak hilang. Jadi perubahan yang berlaku dengan disebabkan najis ni dia lebih syadid, lebih tegas. Berbeza perubahan air mutlak tu yang berlaku dengan sebab campur dengan sesuatu yang tidak najis, macam campur dengan pebarus, campur dengan
minyak atar campur dengan apa benda lah yang bukan najis kan, dia tak tegas sangat. Itu pun kalau campur perkara yang tidak najis itu, kalau sikit teruk sangat, dia sekadar akan jadi kategori mustakmal saja. Dia bercampur dengan air kapur baru contohnya. Macam apa tu, baru kapur baru dah. Sampai pada tahap kadar yang cerita itu, jadi tahap mustakmal, tak boleh nak untuk berwuduk, tak boleh lah itu. Mustakmal. Betul najis ni dia lagi tegas. Lagi tegas. Dan disisnakan daripada air yang kurang daripada 2 kolah, jatuh najis tiada menajiskan dia, iaitu bangkai. Disisnakan maksudnya dikecualikan daripada hukum air yang kurang daripada 2 kolah. Air itu kurang 2 kolah tapi jatuh najis dalam dia. Patutnya kalau kurang 2 kolah jatuh najis, memang betul najis lah itu. Dia kurang 2 kolah kan. Air dan sekolah secawannya jatuh najis, tak cicak tu. Najis lah. Tapi ada juga jenis najis yang kalau jatuh, air itu masih tidak dihukum najis. Dipanggil itu istisna, dia dikecualikan. Dikecualikan daripada air yang kurang daripada 2 kolah jatuh najis dalam tu kan. Hukumnya tidak menajiskan. Jadi najis itu tak menajiskan air itu. Air ni ada cawan ni kurang 2 kolah jatuh najis. Air dalam ni tak hukum najis. Adalah perkara dia. Biasanya pun najis dah. Walaupun setitik air kencing jatuh najis dah, habis lah. Tak air. Walaupun tak berubah. Najis, tegas ada tu. Apa dia, iaitu bangkai binatang yang tak ada padanya darah yang mengalir. Itu je dah. Bangkai binatang, darah tak mengalir. Contohnya cicak. Cicak darah tak mengalir. Katak darah tak mengalir. Semut darah tak mengalir. Kalau dia jatuh dengan sendiri pun, kita yang menjatuhkan, bukan kita pergi pungut ketak. Dia jatuh sendiri, dia tak menajiskan air itu sebenarnya. Tapi elok kita jangan buat contoh dengan air dalam cawan lah. Air minum janganlah buat apa. Sekali kau air beladi boleh lah buat contoh tu. Walaupun sama je beladi dengan cawan sama je, tapi tu salah cawan. Tak kira kau, orang sekarang mentaliti pemikiran lain. Dia kata apa hukum fiqh pelik ni. Mula kita kira pelik, hang tak mengaji. Pelik. Mengaji banyak sikit. Mula angin untuk urun. Ini fiqh. Dan bukan lagi tiada menajiskan pula. Okey. Bangkai air tu kan, yang tiada daripadanya darah mengalir tatkala disoyakkan. Soyak mana koyak? Soyak. Tu lurat orang atas ni lah, utara kan. Soyak tu koyak lah. Kalau koyakkan dia, memang tak mengalir pun darahnya, kotak koyak. Pada ketika hidupnya tu, satu anggotanya, kalau kita cabut satu anggota tangan katak tu, ini bukan disuruh buat, tapi panggil taswir. Taswirul masalah gitu, bukan suruh buat pun. Sebab katak ni antara yang lah haram makan katak kerana Nabi larang bunuh katak. Itu bahas tu kita dalam kitab Majmu' ada masalah tu. Allah dia tu. Katak Nabi tak bagi makan, larang. Ada kisah ada orang makan katak. Lepas tu dia bunuh katak, kulit katak, ada jenis katak tu kulit tu, satu jenis katak tu kulit dia boleh guna kulit tu, tak buat apa tak tahu lah. Buat ubat kot. Lepas tu tahu dia Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar marah lah. Kenapa puak ni kau ni buat kerja ni? Nabi larang bunuh katak. Nabi larang bunuh katak. Itu satu dalil.
Ada lagi yang lain dihukum ni fiqh ni macam-macam kan. Satu lagi dengan sebab dua alam lah. Tak tu binatang dua alam. Okey. Jadi kalau bangkai katak tu jatuh, dia jatuh sendiri, tak menajiskan air kurang 2 bola. Air dalam timbul ke tak najis. Mana masih boleh kita buang bangkai tu, kita masih boleh guna air tu untuk menyucikan najis dan untuk menghilangkan hadas. Maka hadas. Wuduk ke mandi wajib boleh lagi guna air tu. Apa jenis binatang yang memang dia tak mengalir darah je, seperti lalat dan kabur. Kabur ni jenis kumbang lah. Jenis kumbang. Jenis serangga tu kan. Dan lipas. Dan semut. Semut tu. Dan kumbang, bukan kambing, kumbang. Kena baca elok. Susan Jawi lama ni kan. Ejaan dia macam kambing pula dah. Kumbang. Dan cicak. Cicak tu. Dan seumpamanya yang tadi mempunyai darah mengalir. Dan demikian lagi tiada menajiskan pula, tiada kelihatannya najis itu pada penglihatan mata yang pertengahan, seperti percik kecil-kecil air, halu-halu air kencing. Itu juga tidak menajiskan. Dia najis tapi terlalu halus kan. Dan najis pada kaki lalat dan umpamanya. Kita tahu lalat menghinggap pada tempat pada najis. Maka dia terbang kawasan tu ada najis pula, ada bangkai apa hinggap. Betul hinggap kat badan kita. Dekat kita punya kat jubah, kat kita punya kita tengah sembahyang. Okey. Itu semua dianggap sini dimaafkanlah. Najis yang atau perkara yang dimaafkan. Al-ma'fuwat anha, dimaafkan daripadanya najis itu. Kalau diingat di air itu tak dianggap air mutanajis lah. Kalau air itu air mutlak. Dia memang ada satu bab khas dalam fiqh ni bercara tentang najis-najis yang dimaafkan. Mana? Ini salah satu lah. Lagi apa ya? Dan dimaafkan pula sedikit daripada bulu najis. Bulu najis yang lain daripada najis mughallazah. Bulu kucing sikit-sikit tak apa, sikit tu ada tobek dia lah. Setengah kata selai, setengah kata 3 helai. Maaf lah sikit lah tu. Membelubung banyak je bulu baju kita tu tak boleh lah. Bulu kucing tu najis. Hak tangan tu kan. Yang lain daripada najis mughallazah. Mughallazah ni anjing babi. Kalau bulu anjing babi walaupun selai tak maaf juga. Tak maaf. Dan daripada dukhan najis. Dukhan ni asap. Orang bakar bangkai ayam ke, bangkai kucing ke, bakar-bakar asap tu. Asap tu najis asap tu. Tapi dimaafkanlah. Kita lalu kawasan tu, dia selera lah, baju-baju kita tu, maafkanlah. Jangan terlalu banyak lah. Jangan sampai bau bangkai pula baju kita. Tak boleh lah. Kalau DJ beri asap tinggi pun maaf. Sama, asap tak apa. Yang tak maaf bulu. Yang khizi ni tak maaf langsung bulu. Kalau asap kata sikit-sikit maaf lah. Jangan sampai bau asap pula. Baju-baju tu bau asap. Ada orang warak ni cerita Tok Guru warak lah. Ada seorang Tok Guru masa Nawajib tu. Dia kata dia masa zaman tu orang boleh ngisap opok lagi dalam kapal terbang. Masa zaman tu tahun berapa tu tak tahu. Mungkin tahun 70-an kot. Sampai 90 kan? Ha? Sampai 90-an. Ya.
Dah support dah flat. Tu 80 cm. Lebih kurang lah. Tapi ke belakang ni tak boleh dah kan. Zaman tu boleh lagi. Dia pergi mana, pergi Mekah ke mana, orang isap koboh, pupah dalam kapal terbang. Lepas tu jubah dia, pergi pakai jubah tu guru. Sampai-sampai ke Malaysia kan, ke Mekah, turun-turun kapal terbang. Bau rosak rokok. Dia kata haram, najis. Buka jubah, semaya takkan jubah. Daripada dia, rokok tu najis. Rokok tak boleh, haram, najis kata dia. Jadi kalau orang pegang rokok tak najis, memang kalau sampai berbau jubah memang najis. Jubah tu betul najis. Rokok najis tidak? So situ dulu. Tapi turun ni dia turun warak. Dia main TV tu. Zaman tu boleh rasa rokok tu pelik. Yalah, awak tahun 90-an pun boleh merasa naik kau tu bang. 80 lebih lagi boleh kan? Boleh rasa rokok lagi. Sampai 66, 65. Bawa larang. Dia matikan COVID. Ha? Dia matikan virus. Rokok boleh matikan COVID, asap dia tu. Kena bagi balik lah isi asap rokok dalam kau terbang. Kita pakai naik kau terbang lah. Lepas tu kena cancel. Tak apa. Cancel tak buat, lambat sikit mati. Kalau buta katak tu dicari-cari kan, dicampak kan, tak najis lah. Najis lah, tak maaf. Dia kita cerita dah dulu kan. Satunya syarat maaf ni mendatang ya dia maaf najis dia maaf. Satu syarat pertama, jangan sengaja. Jangan ada perbuatan kita lah. Dia sendiri tak apa lah, terjadi tu tak apa. Yang kedua, jangan banyak. Jangan terlampau banyak. Tahu tak saya? Kesalahan asap rokok. Jangan dimakan lagi. Okey, sini bersalahan jika daripada dukhan matan najis, maka bahawasanya suci. Okey. Kesalahan hukumnya jika daripada dukhan matan najis, maka bahawasanya suci. Ini khilaf ni. Dia kata dukhan matan najis suci ni, dia ada ilah dia. Kerana asap tu di tengahi, dia ada dipanggil wasitah dia. Wasitah dia api. Bila ada wasitah, jadi suci lah. Asap tu daripada api. Mana boleh jadi asap antara api? Api tu dianggap wasitah. Ini mazhab Tuasih ni lah. Memang ada betul khilaf kau tu. Mana asap-asap daripada yang terbit daripada sarjain kan, daripada apa, arwas atau daripada tahit-tahit kering yang dibakar, maka berlaku khilaf di sisi fuqaha kita Syafi'iyah sendiri begitu. Ada yang katakan asap tu najis, ada kata maaf tak najis. Tapi yang sebenarnya kata najis ni, yang kata tak najis ni kerana ada wasitah ada api. Jadi kalau bakar terbit api, kemudian baru terbit asap, baru keluar asap tu maafkan. Kitab ni lah, dia pakai kaul tu. Ada satu dia kaul macam dalam kitab fiqh Jawi pun ada khilaf juga. Jawi asalnya dalam Matlaul Madrin, dia kata tak maaf. Itu tak maaf, tak najis. Itu. Kalau asap yang berpucur daripada tahit kering yang dibakar, memang tak najis. Memang najis.
Tapi dimaafkan. Dimaafkan dengan syarat jangan terlalu banyak lah. Maksudnya kalau zaman dulu kan, kalau orang bakar tai lembu kering, bau rumah naik asap. Sampai kopiah sorban membau bau asap, tak mahal tu. Dia kata bau tu, asap tu najis. Menurut kau tu lah, najis. Jadi atas jalan warak kita pegang najis lah. Jaga elok. Kalau macam petrol, minyak dinosaur tu, dia najis tu. Kalau duduk belakang motor, duduk belakang lori, bas, Minyak tak najis. dia bakar dia. Mengotorkan ada dalam Majmuk Salas Rasail kan, Tuan Yasin dahar minyak. Kitab dia tu minyak gas dulu kata minyak gas lah. Zaman dulu masjid pun pakai minyak gas kan, untuk lampu goselin apa pelita pakai minyak gas kan. Ada petua ulama zaman dulu mengharamkan tu kalau dia pasang di masjid, kerana tapi sebenarnya bukan sebab najis, sebab mengotorkan masjid. Dia punya asap gelak-gelaga tu, dia mengotorkan tu je. Jadi minyak gas sebenarnya tak najis. Dia petroleum, dia dalam kan. Baik, mana kata sini? Bersaran jika daripada dukhan mata najis, maka bahawasanya suci. Mana kata suci? Kaul ini dalam buku tertolak kata suci. Tapi ada lagi dalam kita jawi yang lain. Kalau dalam buku Baghayatul Mustasyirin dia bawa dua-dua kaul ni perbincangannya. Jangan cakap dia lah. Di mana ada sudut yang kata tidak najis ni dengan sebab ada wasitah. Ada perkara menengah ini dia, iaitu api. Itu yang kata tak najis. Jadi asap itu tak najis sebab dia api, ada api. Tapi kalau tak ada api, dia macam apa situ kan? Baru lebihkan asap. Kalau nak difahamkan, sebenarnya kalau menurut dua jalan dua kaul ni najis belaka. Sebab api tak ada. Wasitah tak wujud. Itu bara kan. Terbit asap. Bara yang membakar tahi lembu kering, keluar asap. Kalau kata pihak yang kata najis pun sebenarnya memang najis lah. Pihak yang kata tak najis pun sepatutnya najis jugalah, sebab wasitah dia tak ada. Sepatutnya gitulah. Wallahu alam. Ini di segi perbincangan pokok kita kan. Syafi'iyah ni mazhab kita Syafi'i. Jadi kalau kata maaf lah. Kalau kata tak maaf, kalau kata najis juga, ada jalan. Kalau sekiranya sikit, dimaafkan. Kalau banyak, tak maaf. Kalau sengaja, tak maaf. Kalau tak sengaja, maaf. Itu atas kaedah najis al-ma'fuwat anha. Atas kaedah najis ini maafkan. Dan debu sarjain. Apa sarjain? Yang ini tahi kering tu. Tahi unta, tahi kuda kan, pada pasir kan, lama dia curai jadi habuk, terbang tiup angin. Itu semua. Dan kencing. Itu. Dan binatang yang kena najis, manfas. Itu semua maaf tu. Binatang yang kena najis manfasnya maksudnya punggung dia tu. Macam kata punggung ayam kan, dia berak kan, ayam berak kan, dia punggung tu bertahi kan. Okey. Macam ada kedudukannya tu. Kalau sekiranya dia berjalan lari, terjatuh dalam kolam air yang kurang 2 kolam, tak berubah bau rasa dan warna. Najis tidak? Maaf. Itu macam tu. Yang kena yang lain daripada manusia tak boleh. Manusia haiwan juga. Dia tak pasal berak. Ataupun dia istinjak pakai batu. Bila kata batu, dia kesan dia tak hilang. Kalau tak percaya, cuba jari, tak hidung. Apa jadi?
Dia tetap. Lepas tu dia berlari, tonjol masuk kolam. Air dalam kolam tu kurang 2 kolah. Bukan najis air tu. Manusia tak maaf. Haiwan maaf. Haiwan lain pada manusia, lain pada insan. Seperti kucing, contoh apa? Kucing. Kucing, bila masa kucing masa berak? Tak ada. Dia berak-berak begitu, jilat-jilat gitu. Kucing dan ayam dan burung dan tikus, semua ni dimaafkan. Walaupun dari sudut kesihatan, kuman lah, hama itu masalah lain. Okey. Tapi sebenarnya wuduk di sini dia ada kekuatan. Iman dengan kuat kan. Dan demikian lagi dia akan tarik tikus pada rumah yang sunyi. Rumah sunyi, rumah kosong. Masjid yang lama tinggal kan, kita nak sembahyang banyak tarik tikus itu. Dimaafkanlah. Bukan dia suruh buat begitu itu. Kalau darurat, maaf kat situ. Dan lopak-lopak air seperti bahan lopak-lopak air. Dan lopak air tu ada tarik tikus. Bukan sudah kesihatan. Kalau sudah kesihatan, pergi minum air dan lopak ada kencing tarik tikus, ini penyakit. Ada kawan tu ustaz arwah pergi ke Kumoja. Kumoja susah air kan. Minum air dan lopak, kena, katanya kawasan tu kena kencing tikus. Minum. Sakit bawa balik jenazah. Anak pergi dah sembahyang jenazah dah tu. Pergi keluar dakwah di Kumoja. Sana tak terurus lagi, dia suruh dapat pipe semua. Ini orang kata had hukum dia. Tapi kalau masalah berkait dengan makan minum kesihatan tu kena tengok lagi lah. Okey. Seperti barang itu perkara hukum yang diiktimadkan oleh Syekh Ramli dan disebut pada Hasyiah Jamal. Hasyiah Jamal Fathul Wahab. Dan setengah daripada yang demikian itu berlaku adat daripada jatuh najis taik tikus dan umpamanya dalam bejana yang disediakan bagi makan di dalam rumah. Seperti timpayan dan cerit dan umpama keduanya kerana masyakkah. Payah nak jaga, maulah. Tapi kita segi kesihatan kita jaga betul lah. Bila tak ada je taik tikus ni, basuh lah dengan sabun semua kan. Pencuci semua. Taik tikus bahaya. Dan demikian lagi barang yang jatuh yang berlaku setengah daripada saudara kami yang mujawirina daripada bahawa seorang daripada mereka itu melahirkan pekerjaannya, maka mengambil baginya ibrik cerit kerana istinja daripadanya, kemudian dapat daripadanya kalau selesai daripada istinja tarik tikus pada ibrik, maka dimaafkan. Ada tarik tikus dalam cerit itu, dia istinja masyakkah. Mujawirin ni maksudnya orang yang zaman dulu kan, dia berjiran dengan haram Mekah ni lah. Dia pindah duduk tepi tu kan. Air susah zaman tu. Aku maaf. Nah. Qala dan demikian lagi dimaafkan pula. Wallahu a'lam. اللهم افتح علينا فتوح العلم والحفظ والفهم وافتح علينا فتوح العارفين كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعلى عبادك الصالحين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الفاتحة.